adalah harta pusaka. So penama dalam KWSP adalah pemegang amanah kepada waris-waris faraid duit KWSP tadi. Dan penama bukanlah pemilik mutlak kepada duit EPF tadi. Faham? Betul? Faham? Apa reason dia? Okey. Sebab dalam dalam Majlis Fatwa Kebangsaan dah dinyatakan bahawa KWSP adalah harta pusaka. Tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diberikan kepada penama sahaja. Penama ni adalah pentadbir. The reason dia letak penama ialah dia nak memudahkan waris untuk mengeluarkan duit tersebut dari EPF dan terpulang kepada penama tersebut untuk membahagikan ataupun menyelesaikan hutang si mati dulu dan membahagikan yang balance dia kepada waris-waris faraid dia. Tetapi kebanyakannya akan beranggapan bahawa penama adalah pemilik tunggal. Dan kalau dia didakwa di mahkamah sekalipun, dia akan menang. Sebab penama dia mengikut undang-undang sivil. Penama dia override sebenarnya semua benda. So kalau dia ambil pun dia tak salah di dunia lah. Di dunia. Tetapi mengikut ni fatwa, dia sebagai pemegang amanah, penama sebagai pemegang amanah dan pentadbir kena mentadbir duit KWSP si mati dengan mengikut faraid. Mengikut faraid. Okey, so that's why kita kena check balik EPF kita. Penama dia kalau boleh jangan letak anak bawah umur lah. Kalau sekarang kita tukar penama sebagai anak bawah umur, kita letakkan nama anak kita yang bawah umur sebagai penama. Kalau kita meninggal sekarang, penamaan itu akan terbatal. Dia EPF akan terbatal. Dia start 2017. Dia akan terbatal. Kalau sebelum ni kita letak, maksudnya sebelum 2017 kita letak anak kita sebagai penama, anak kita yang bawah umur, dia takkan batal lah. Tapi yang selepas 2017 dia akan terbatal. So kalau kita percaya dekat pasangan kita sebagai penama, dan by all means boleh letak nama pasangan kita lah sebagai penama, tak ada masalah. So tugas berat dia lah pula nak keluarkan duit tu dan bahagikan ikut faraid. Boleh letak banyak nama sebenarnya, tapi dia akan menyusahkan pentadbiran juga sebenarnya. Dia boleh datang satu-satu, tapi dia kena kumpulkan duit tu dan dia kena bahagikan ikut faraid. Tu dia punya ni lah. Tapi starting 2018, untuk memudahkan ataupun mengurangkan beban penama tadi, tuan-tuan dan puan-puan boleh menukar atau meletakkan amanah raya sebagai penama. Dan kita sebagai pemegang amanah akan menguruskan duit tu mengikut undang-undang dan faraid lah, hukum syarak lah. Itu kalau rasa tak ada orang yang kita nak letak penama, boleh letak amanah raya sebagai penama. Tak semestinya. Boleh tukar terus. Boleh tukar terus. Tak semestinya ada file. Tapi kalau puan dah tukar nama kepada amanah raya pihak kami akan bagi wasiat percuma pada tuan, perempuan. Wasiat asas lah tapi. Wasiat asas yang bernilai RM500. Okey. Execution fee is a different fee. Execution fee bila kita dah meninggal, bila buka file dengan amanah raya, dan kita akan kira daripada harta pusaka. Nanti kita akan kira berapa nilai harta dan berapa fee kita, dan kita akan deduct from harta pusaka lah. Kita tak akan minta dekat waris kalau ada cash dalam harta pusaka tu lah. Cuma kita akan minta sedikit deposit dalam RM50, 300 ataupun paling banyak pun 1000 kalau melibatkan tanah-tanah lah. Ya tuan? Betul.
Tak ada. Kalau execution basically kita tentukan nilai harta pusaka, okay, let's say 1 juta. Bila kita kira fee 1 juta, fee kita ialah 27,750. Tak kisahlah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun sekalipun, sampai settle, the fee still 27,750. Tetapi selalunya yang akan mengambil masa ialah yang harta taklih tadilah, tanah dengan rumah, kebanyakan. Yang kedua pula, biasanya macam kita ada buat prasdi kan, banyak kita tak ada amanah tu kan, kan. So maknanya kita macam duit tu kita letak kat wasiat, bagi kat amanah raya, kita nak bagi anak kita sikit-sikit, tak apalah umur dia sikit-sikit. Betul. So yang tu sama juga. Okey. Dia macam ni. Yang tu ada dua. Satu voluntary, satu involuntary. Maksudnya satu sukarela, satu lagi mandatory lah. Yang sukarela tu kita buka akaun amanah. Kita buka sendiri akaun amanah di amanah raya, kita masukkan duit, and then kita bagi, bila kita meninggal, baru akaun tu berjalan. Maksudnya akaun tu kita akan serahkan kepada anak-anak ataupun isteri kita, berapa banyak yang kita nak bagilah every month. Ada dalam trust deed tadi. Yang mandatory ni ataupun involuntary ni, yang bukan sukarela ni, maksudnya bila kita meninggal harta kita 1 juta tadi, ada bahagian anak-anak kita yang bawah umur. So kita tak boleh nak bagi dia terus. So bahagian dia tadi tu, katalah ada dalam 50,000 seorang, kita bukakan akaun amanah, kita pegangkan dalam amanah raya sebagai pemegang amanah, akan pegang duit tu dalam akaun amanah, dan kita akan bagi mengikut keperluan sampailah dia mencecah umur 18 tahun. Dah 18 tahun baru kita bagi semua. Itu dia contoh, dia punya beza lah. Yang kena charge tadi yang voluntary lah. Tetapi dividen kita bagi dua-dua. Dividen kita bagi dua-dua. Okey. Sehingga 18 tahun. Boleh tak pemegang amanah pada anak? Pemegang amanah dia lah yang kena keluarkan duit daripada dalam tu. Tapi dia nak keluarkan duit tu, dia punya permintaan ataupun request tu kita kena tengok juga. Katakanlah dia nak untuk duit sekolah, untuk raya, untuk yuran tuition ke, contohlah. Yang tu kita bagilah, tak ada masalah. Let's say dia minta 5,000 nak beli MacBook, iPad ke. Anak tu baru 4 tahun, 5 tahun. Macam tak logik je kan. Memanglah dia boleh main, tapi kenapa nak kena beli sampai MacBook? Beli je lah yang biasa je kan. Tu ataupun komputer untuk sekolah, boleh, tak ada masalah. Tapi kita kena tanya balik lah, kita nak beli untuk anak ke kita nak pakai sendiri kan. So selalunya kita tengok dia punya permintaan tu. Kalau logik ataupun tak logik, then kita boleh lepaskan lah. Kalau tak logik, kita tak lepaskan. Selalunya kita akan berurusan terus dengan vendor, kita akan beli terus. Macam tu. Ya tuan. Kita minta dia bagi riliskan dividen saja. Boleh. Berapa lama tempoh apa saya contoh kita nak bagi untuk badan kebajikan kan. Okey. Kalau kita bagi duit walaupun kita dividen kita akan habis. Betul. Kalau kita bagi dividen saja, pokok ada lagi dalam akaun amanah. Betul. Bagi ada maksimum tempoh ke? Tak ada. Tak ada. Soalan tuan tadi tu menarik sebab memang ada kes baru ni. Kes baru ni saya sendiri yang baca wasiat si mati lah. Si mati meninggalkan 4 orang anak, 1 lelaki dan 3 perempuan dan juga seorang balu. Okey, dan saya sebagai pembaca wasiat dia dalam mesyuarat tu, dalam wasiat tu duit dalam ASB dia ada 500,000. Okey, 500,000 So dalam wasiat dia cakap 200,000 dalam akaun ASB dia dibukakan akaun amanah untuk amal jariah. Macam tuan cakap tadi lah. Dan bukan 200,000 itu yang digunakan, tetapi dividen. Dividen daripada 200,000 tadi digunakan untuk amal jariah.
pokok tak usik. Dan tuan boleh bayangkanlah, dia punya tempoh masa, dia punya jariah tu sentiasa berjalan sehinggalah hari akhirat nanti sampai habis, sebab kita memang tak ada tempoh. So the dividend, let's say dalam 30,000, 40,000 every year berjalan macam tu. Dan anak-anak dia setujulah. Dan yang 200,000 tadi is not more than 1/3 daripada harta dia. So tak ada masalah kita nak laksanakan. Yang itu memang kisah benar. Saya yang sendiri yang jaga, yang bacakan wasiat si mati hari tu. Dan alhamdulillah anak-anak dia setuju dengan wasiat ayah dia. Walaupun ada anak perempuan yang dapat lebih, tetapi adik-beradik tahu kenapa ayah nak bagi, arwah ayah dia nak bagi adik perempuan dia lebih, sebab mungkin anak perempuan dia tak berharta sangat. So yang adik-beradik lain setuju, tak ada masalah. So kita laksanakan wasiat dia tanpa masalah, alhamdulillah, dengan persetujuan semua. Charges dia based on nilai harta. Kalau arahan tadi tak, semua dah termasuk dalam tu. Dia kalau let's say, kalau macam saya cakap tadi, wasiat tadi kan, wasiat tu kita dah charge masa wasiat lah, masa dia buat wasiat. Masa pentadbiran dia ataupun pelaksanaan dia, kita dah kira yang tadi tu lah, yang daripada nilai harta dan berapa fee kita, yang kita dah tentukan fee kita berapa. Dan itu je lah kita punya fee. Tak ikut arahan pun sebenarnya. Tak. Untuk amanah raya tak. 2 page, 3 page wasiat sama je dengan harga dia dengan 30 page wasiat. Ya. One time charge, sekali bayar, tetapi jika ada pertambahan clause akan datang, katalah hari ni buat wasiat ada 10 page, ada 10 harta. The next 2 years kita ada, alhamdulillah, rezeki bertambah, tambah lagi 5 harta kita nak masukkan dalam wasiat. So 5 harta tadi kita nak masukkan dalam wasiat, kita namakan dia pindaan. Pindaan di wasiat amanah raya hanya 150 sahaja. Tak kali 5 lah, 5 harta kan, bukan kali 5. 5 harta ke, 10 harta ke, 15 harta, 150 sahaja. Tak ada annual fee, tak ada storage fee. So comprehensive will tadi, wasiat tadi, total semua 1,200 sahaja. 1,200, boleh letakkan seberapa banyak harta, seberapa banyak waris yang kita nak letak, boleh, tak ada masalah. Arahan pun boleh. Tetapi arahan tu pun kita kena tengok jugalah, yang tak melanggar undang-undang dan hukum syarak, kita boleh masukkan lah. Kadang-kadang tu ada pewasiat, dia kata kalau harta ni ataupun duit cash ni hendaklah diberikan kepada suami saya, tetapi jika dia kahwin lagi, dia tak dapat langsung. Tak boleh lah. Tak boleh. Sebab itu dah, dia nak kahwin lagi suka hati dia lah kan. Kalau dia nak kahwin lagi sekarang pun dia boleh kahwin lagi kan. Tapi dia tidak melanggar hukum syarak. So kita tak, inilah, kita tak boleh lah nak letak dalam wasiat. Satu lagi, kalau kita ada kereta, kita nak bagi 4. Takkan kita nak bagi seorang satu tayar kan. So kita bagi satu nama je. Rumah tak apa, kita boleh bagi 2-3 nama. And then dia kalau buat wasiat ni, dia yang penting dia bukan sekadar pembahagian harta tuan-tuan. Wasiat ni, wasiat komprehensif ni menyeluruh. Dia ada pelantikan pentadbir. Contohnya kalau buat wasiat di amanah raya, kita melantik amanah raya sebagai pentadbir. Satu. Then kita selesaikan hutang-hutang. Kita sebagai pentadbir, kita akan selesaikan hutang-hutang lah. And then kita buat amal jariah. Ada chances ataupun peluang 1/3 tadi untuk buat amal jariah. Dan pembahagian harta kita boleh buat mengikut hasrat hati kita lah.
nasihat hati kita, dan kita boleh tinggalkan apa jua bentuk pesanan. Apa jua bentuk pesanan ataupun justification ke, apa-apa yang kita nak tulis dalam wasiat kita. Contoh, kadang-kadang si suami ni, yalah biasa lelaki ni dia ego sikit kan. Macam saya nak minta maaf dekat isteri susah. Kadang-kadang tu sorry, nak cakap depan telefon pun susah. Ada tu memang tak boleh nak cakap langsung. So dalam wasiat kita boleh letak. Boleh letak. Kadang-kadang tu bila kita letak dalam wasiat tu, dia punya feel dia lain macam sikit. Kita boleh letak apa-apa kita nak letak, minta maaf ke, jaga anak-anak, jaga solat, semua kita boleh letak. Ada satu makcik tu yang kat mana kita jumpa dah? Kat Bangi. Dia ada 4 orang anak perempuan, dia tinggalkan pesanan dia, setiap seorang anak perempuan dia tinggalkan satu surat. Panjang berjela lah surat dia. Okey, anak ni baik, dia cakap. Anak ni nakal sikit, dia cakap macam ni. So, terpulang pada dia. And then ada juga yang tinggalkan wasiat ataupun tinggalkan pesanan tadi ikut bahasa dia sukalah. Sebab dia orang Kelantan, dia letaklah bahasa Kelantan dia kan. Dia kan waris-waris je lah, faham. Payah jugalah nak tulis kan. Tapi itu tugas drafter lah. Kita terangkan sajalah. So wasiat ni dia bukan semata-mata pembagian harta. Yes, kita ada faraid, tetapi dalam faraid dia tak nyatakan kita perlu menyelesaikan hutang kita. Dalam faraid hanya menentukan cara kaedah pembahagian harta. So, ya tuan. Maksudnya dia harta alih lah tu. Sebab dia boleh turun naik kan. Kita kategorikan sebagai harta alih. Dan bila meninggal, dan segala transaksi dia akan beku jugalah. Dan dah beku, kita kena pindah milik dulu, baru dia boleh bekerja ataupun berjalan semula. Kita ada spesifik contoh saham ni, dia boleh ni macam tu. Okey, apa lagi ya? Ada soalan lagi? Ya tuan. Untuk wasiat, dia wasiatkan for example ayah dia dia kasih, wasiatkan 100% untuk anak pertama. Okey. Anak